Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Izzah Islan dalam agenda Awani, dan pada hari ini kita ingin membincangkan sesuatu tragedi yang telah pun menimpa saudara se-Islam kita di Palestin, yang bukan sahaja berlaku selama beberapa bulan terdekat ni, tapi sebenarnya dah bertahun-tahun lamanya. Tragedi ini menimpa rakyat Palestin, konflik antara Palestin dan juga Israel, dan setakat ini masih tidak nampak apa penghujungnya kepada konflik ini, dan ramai beratus-ratus nyawa yang terkorban dalam tragedi ini. Dan kita nak tahu sedikit bagaimana media sosial sebenarnya telah pun mengubah landscape sejarah untuk konflik Israel dan Palestin pada ketika ini. Dan untuk membincangkan tentang perkara tersebut, kita bersama dengan seorang yang boleh saya katakan pakar ataupun pemerhati media sosial lah, iaitu Muhammad Nasrul Faiz, ataupun lebih dikenali sebagai Faiz Diki. Sebagai Faiz Diki. Di media sosial lah. Di media sosial. Okey, Faiz, nak cerita tentang tragedi Israel bersama dengan Palestin ini, rakyat yang terkorban di Gaza dan sebagainya. Faiz diri sebagai seorang pemerhati media sosial, apa yang dapat Faiz simpulkan daripada mereka-mereka yang banyak bercakap di Twitter, di Instagram dan juga di Facebook contohnya? Okey, pada pendapat saya sendiri berkenaan isu Gaza ni, di dalam dunia media sosial, terutamanya di Facebook, Instagram, Twitter, kita boleh lihat ada dua pihak. Pihak yang sememangnya tahu apa yang dia cakap dan pihak yang pura-pura tahu apa yang dia cakap. Itu yang jadi isu sekarang sikit ni. Bila ada pihak yang macam lebih-lebih seolah-olah dia tahu, sebenarnya apa yang dia cuba sampaikan tu tidak betul lah dalam berkenaan isu ini. Untuk Faiz sendiri sebagai seorang pengguna media sosial yang secara aktif sebenarnya kan, sebelum Faiz membuat sesuatu ataupun mungkin bila terbaca link ataupun post seseorang dalam media sosial, apakah yang terlintas dalam fikiran Faiz? Okey, saya sebenarnya seorang yang suka lebih kepada membuat kajian terlebih dahulu sebelum berkongsi apa-apa di laman sosial. Dan apabila saya melihat kalau jika ada seseorang mengupload something di dalam media sosial, benda pertama saya fikir sama ada benda itu datangnya dari mana. Maknanya sumber perkongsian itu dari mana. Sebab sebahagian daripada kita bila nampak satu benda itu menarik, tanpa berfikir panjang akan terus share. Mana tahu yang sebenarnya apa yang di-share itu adalah satu benda yang salah. Saya sendiri lebih kepada kalau saya nampak sesuatu, saya akan tengok dulu daripada mana dan adakah benda itu benar. Kalau benar, baru boleh disampaikan kepada orang lain. Kalau tidak, ia akan terhenti di situ sajalah. Macam tu. Okey, dan sebagai pengguna media sosial sebenarnya, kalau tak guna media sosial pun sebenarnya kita ada satu tanggungjawab untuk memberikan satu advokasi ataupun meningkatkan kesedaran di dalam diri rakan-rakan kita ataupun orang-orang yang follow kita, betul tak? Dan apatah lagi bila menggunakan media sosial, satu platform yang percuma dan ramai orang menggunakannya. Jadi Faiz sebagai seorang advocate, orang kata, orang yang dilihat dan banyak followers dan sebagainya, bagaimana Faiz menggunakan platform media sosial ni untuk mempertingkatkan kesedaran mengenai masalah di Gaza ini di kalangan followers Faiz? Okey, bercakap mengenai isu Gaza ni, okey, memberi kesedaran tu memang penting. Okey, kita boleh memberi kesedaran secara berdepan ataupun melalui media sosial sebagai contoh Instagram dan sebagainya. Tapi yang penting bila memberi kesedaran tu, kita boleh memberi kesedaran, tetapi ada kesedaran itu memberi impak kepada orang lain. Okey, macam saya mempunyai boleh katakan ramai followers di ruangan Instagram. Bila saya memuat naik sesuatu, saya akan cuba sampaikan sebaik mungkin apa isu yang terkandung dalam sesuatu post itu. Dan saya percaya kalau kita ada mempunyai ramai followers, itu satu benda yang baguslah sebab kita ada kuantiti. Dan pada masa sama, kita kena pastikan apa yang kita post itu berkualiti juga. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya memuat naik something yang tidak betul dan sebagainya. Penggunaan media sosial macam anda sendiri cakap tadi memang bagus sebab ia percuma, meluas, tetapi seperti yang kita tahu, ia juga satu benda yang bebas. Jadi jika orang melihat satu benda tu, mereka mempunyai interpretasi mereka sendiri. Jadi kita boleh post something, tetapi in the end of the day, ia bergantung kepada pembaca itu sendiri, apa yang dia interpret dengan apa yang kita
post tu. Setakat ini apa yang telah dipost oleh Faiz di Instagram, paling utama sekali di Instagram Di Instagram. Jadi apakah bentuk feedback ataupun komen-komen telah diberikan oleh followers Faiz? Okey. Sebenarnya rakyat kita ni dia lebih kepada cakap tapi tak buat. Okey. Saya cuba untuk tukar benda tu. Instead of kita bercakap, kita kata okey kami sokong Gaza, kami bantah Israel. Instead of bercakap saja, kita buat action. Macam sebelum ni saya telah post satu cara mudah untuk kita menderma kepada Gaza. Ramai orang tahu mereka ingin untuk menderma tapi tidak tahu cara dia. Jadi cara yang paling simple, saya tidak berkutubah pasal kita kena support Gaza semua, tapi instead saya tunjuk benda yang simple, itu cara untuk menderma. Dan alhamdulillah so far sejak post tu ramailah yang kata okey sebelum ni tak tahu dan sebagainya. Dan bila saya dah post tu okey, diorang kata okey senang melalui SMS dan sebagainya. Jadi saya melihat satu benda yang positif lah benda ni. Kita gunakan media sosial untuk membantu dengan cara memberitahu macam ni. Jadi Faiz sebagai seorang pengguna media sosial bukan sahaja menggunakan platform itu untuk meningkatkan kesedaran, tapi juga untuk memberi pendidikan, educate the followers, dan juga untuk membantu Gaza secara direct ataupun indirectly lah. Okey, dan saya pasti mungkin ada feedback yang banyak yang feedback yang positif. Tetapi saya pasti ada juga feedback yang negatif kan? Betul. Okey, tapi kita nak cakap pasal feedback yang negatif tu, bagaimana mengatasinya ataupun bagaimana nak handle dia. Tapi kita berhenti berehat seketika dahulu dan kita akan kembali selepas ini bersama dengan Faiz. Bertemu kembali dalam agenda awal ini bersama dengan saya Iza Izlan dan juga tetamu kita pada hari ini iaitu Faiz Diki. Dikenali sebagai Faiz Diki lah selalunya di Instagram dan juga Twitter. Okey. Dan kita sedang bercakap tentang konflik di Israel dan Gaza dan bagaimana media sosial telah mengubah landscape sejarah sesuatu perkara itu. Dan bukan saja kita telah lihat media sosial ini memainkan satu peranan yang penting bukan saja dalam konflik Israel dan Gaza, tapi juga di Egypt dahulu dan banyak lagi dalam fakta-fakta sejarah ia telah memberikan satu pengaruh yang kuatlah. Dan kita tak tahu tadi Faiz ada cakap tentang menggunakan media sosial dan feedback yang diberikan ada positif dan juga ada negatif. Dan saya sekarang nak tahu yang negatif tu. Jadi kalau ada feedback negatif tu, bagaimana feedback tu dan bagaimana Faiz menangkis feedback negatif ni? Okey, isu Gaza ni isu yang agak sensitif. Sebenarnya kat luar tu ramai yang boleh katakan di istilahnya haters lah yang menentang sesuatu isu atau perkara itu. Tapi memandangkan Gaza ni isu yang agak sensitif, mereka kurang bersuara sikit di situ. Tapi memang ada komen-komen yang negatif. Sebagai contoh, bila kita memuat naik gambar ataupun apa-apa video berkaitan dengan Gaza, ada yang cakap benda ni dah terlalu boleh kata mainstream, macam banyak sangat orang post dan memenuhkan newsfeed semua. Tapi pada pendapat saya sendiri, kita semua ada akaun media sosial masing-masing. Kalau kita tak suka sesuatu perkara tu, kita jangan tengok, itu saja. Senang saja. Kalau tak nak, jangan follow. Jangan follow, itu saja. Tapi macam di ruangan Facebook pula, kadang-kadang Facebook ni tak ada follow, unfollow semua ni. Betul. Maknanya bendanya bebas. Kalau orang share, ia akan keluar kat newsfeed. So nak tak nak, kita terpaksa tengoklah. Memang ada banyak komen-komen negatif. Tapi isu benda ni kita tak patut jadikan ia dilihat dari sudut negatif lah, sebab ia melibatkan nyawa, kemanusiaan dan sebagainya. Itu pendapat saya lah. Dan kalau kita bercakap tentang Israel dan Gaza ni, kalau kita nak bawa situasi ini ke Malaysia lah, kalau kita lihat beberapa hari yang lepas ni banyak orang membuat satu pergerakan memboikot lah, dan orang yang forward message untuk boikot di WhatsApp, dengan di Facebook dan juga di Twitter sebagainya. Jadi ramai yang mungkin saya rasa mungkin yang percaya dan ingin mengikut untuk memboikot, dan mungkin ada juga yang tak percaya dan sebagainya. Apa pendapat Faiz sendiri? Okey, saya tertarik dengan perkataan mengikut tadi tu. Mengikut untuk memboikot kan. Itu orang-orang, kebanyakan orang kita lah, tak semua, kebanyakannya jenis yang suka mengikut satu perkara tu sebab nak join the hype. Macam isu memboikot sekarang ni, kebanyakannya ada juga segelintir yang tak tahu apa-apa, apa fungsi boikot, kenapa perlu boikot, tapi mereka sengaja nak seronok ikut sekali. Benda ni tak patutlah bagi pendapat saya, sebab kita tahu bila kita memboikot sesuatu, ia akan memberi impak kepada pihak yang lain.
Sebagai contoh, sekarang ni kita lihat ada restoran makanan segera yang telah diboikot dan sebagainya, betul. kan. Memang ia secara bila kita fikir secara kasar membantu rakyat di Gaza, tapi bila kita fikir secara mendalam, ia juga memberi kesan negatif kepada pekerja-pekerja mereka, imej syarikat tersebut, dan pekerja-pekerja ini adalah rakyat Malaysia. So kalau kita memboikot mereka, bagaimana dengan mereka pula? Diorang mencari rezeki yang halal juga, kan. Jadi mereka yang mengikut ni perlu fikir cara yang betul untuk melakukan satu perkara itu dan bukan hanya mengikut saja. Maksudnya kena faham sebelum membuat sesuatu. Ya, betul. Okey, dan dalam media sosial ni ada golongan yang suka post, golongan yang suka mencetuskan idea ataupun mencetuskan pendapat dan sebagainya, dan juga ada golongan yang setuju ataupun tak setuju. Okey, yang menerima lah basically. Okey, jadi kepada golongan yang menerima ni, yang selalu scroll, nampak like ataupun komen. Apa nasihat Faiz kepada golongan yang mengikut ni lah tadi? Okey. Golongan mengikut ni macam saya cakap tadi lah, kita jangan sewenang-wenangnya share ataupun klik ataupun memuat naik status berkenaan satu perkara tu tanpa melakukan sedikit kajian dulu. Macam banyak kita tengok dekat di Facebook terutamanya, diorang share gambar peperangan, meletup, pembunuhan dan sebagainya. Tapi bila kita kaji balik gambar tu sebenarnya bukan berlaku di Gaza, tapi berlaku di Iraq, di Syria sebelum-sebelum ini. Jadi sebelum mereka menerima satu perkara tu, mereka harus pastikan ia adalah betul dan buatlah sedikit kajian. Tak susah pun, kita ada Google dan sebagainya. Kita boleh mengkaji benda tu. Betul. Okey, jadi kita perlu membuat sedikit kajian sebelum kita like ataupun unlike ataupun share dan sebagainya. Okey, selepas kita nak berbincang sikit tentang selebriti-selebriti yang sebenarnya menggunakan platform media sosial ni untuk meningkatkan kesedaran, tapi kita perlu berhenti berehat seketika dahulu dan kita akan kembali selepas ni. Bertemu kembali dalam agenda awal ni bersama dengan Faiz Diki. Okey, Faiz, kita tanya sikit tentang kalau kita cakap pasal Malaysia lah. Dalam Malaysia ni ramai majoritinya Islam, dan selebriti-selebriti juga ada banyak bercakap di Twitter dan di Instagram, terutamanya Miss Nina, kita ada Umi Nazira, Nilofa dan sebagainya yang agak aktif sebenarnya, upload gambar, upload poster dan hadis dan sebagainya untuk membantu mereka di Gaza dan untuk minta derma dan sebagainya. Bagaimana pendapat Faiz tentang selebriti-selebriti yang menggunakan platform ini dengan influence mereka dan followers mereka untuk meningkatkan kesedaran? Okey, memang ini satu perkara yang kita lihat sebagai satu benda yang baik lah. Sebab mereka ni selebriti, ramai followers, ramai yang mengikuti mereka. Dan bila seseorang tu dah menjadi selebriti dan mereka cuba untuk menyampaikan satu benda yang baik, contohnya untuk membantu Gaza ni, satu memang tindakan yang terpuji. Selain itu juga, bila mereka membantu mempromosikan cara untuk membantu Gaza ni juga, kita dapat lihat ramai followers yang ikut serta juga. Okey, ni dah boleh jadikan sebagai satu tanggungjawab kepada selebriti itu sendirilah, instead of dia just promote benda-benda yang berkaitan diri dia yang secara personal. Satu benda yang baik untuk cuba membantu untuk Gaza ni. Dan memang saya lihat di laman sosial, Facebook, Instagram, Twitter semua memang banyak artis atau selebriti yang aktif menyuarakan mengenai Gaza ni, dan so far alhamdulillah ramai yang menyokong tindakan mereka. Ada juga selebriti yang mungkin ialah bila kita berstatus selebriti, dia datangnya dengan satu tanggungjawab kan bagi mereka yang selebriti ni. Ada juga selebriti-selebriti yang menggunakan media sosial ni untuk update dia punya daily life. Dan mungkin ada yang tidak secara langsung, mungkin ya dia faham dan simpati di Gaza, tapi dia tidak upload apa-apa yang berkaitan dengan Gaza, tetapi disebabkan itu dihentam dan mendapat komen yang macam tak aware dengan apa yang berlaku di Gaza dan sebagainya. Apa pendapat Faiz tentang orang yang bagi komen-komen macam ni? Kita kena sedar setiap individu mempunyai cara yang berbeza untuk mengekspresikan kesedihan, kegembiraan dan sebagainya. Jika seseorang itu tidak menunjukkan secara direct yang dia
menyokong Gaza dan sebagainya tidak bermakna dia tidak menyokong. Jika dia tidak mengupload apa-apa, tidak bermakna dia tidak menjalankan tanggungjawab dia. Orang-orang yang suka memberi ataupun membuat tanggapan sebegini yang negatif, terus judge bila kita tidak melakukan sesuatu tu tidak eloklah, sebab mereka ada cara mereka sendiri, terutamanya selebriti. Kita kena ingat mereka juga manusia macam kita. Diorang ada daily life mereka sendiri. So, tidak semestinya kalau kita nak menunjukkan sokongan, kita kena preach every day, kena tunjuk yang kita sokong. Mungkin kita ada cara yang lebih halus, sebagai contoh melakukan kerja-kerja amal yang kita tak nampak ataupun melakukan sumbangan. Itu juga salah satu cara untuk membantu Gaza, bukan semata-mata untuk mengupload di laman sosial. Tapi jika dia melakukan dua-dua perkara itu serentak, maka itu adalah satu benda yang baguslah. Cumanya orang yang melihat ni kena pandai, jangan hanya sekadar judge orang tu tanpa tahu apa yang dia buat sebenarnya. Tu point menarik tu, jangan judge. Jangan sebab judge. Kita tahu media sosial ni sebenarnya an extension of yourself. Yes. It's not who you are, it's an extension of who you are actually. Okey, dan kalau kita bawa konteks ke yang lebih meluas di antara bangsa dan sebagainya, kita ada juga selebriti macam Madonna, kita ada Zayn Malik yang One Direction tu, apa semua yang menyatakan sokongan mereka terhadap menginginkan keamanan antara Israel dan juga Palestin, ataupun stop the violence dan sebagainya, betul tak? Tetapi disebabkan situasi di Hollywood yang sedikit berbeza dan mereka mungkin ada kaitan-kaitan dengan Israel yang kita tidak tahu. Jadi mereka dikecam kerana inginkan keamanan di sini. Jadi apa pendapat ataupun komen Faiz tentang perkara ini? Itu yang bagusnya kerana kita berada di Malaysia lah. Kita tidak se-ekstrim mereka yang berada di Hollywood. Macam Zayn Malik pernah upload dan dia dikecam dan ada ugutan bunuh ditujukan kepada Zayn Malik. Kita di Malaysia, alhamdulillah, kita masih lagi berada dalam keadaan aman. Walaupun saya juga tak nampak sebarang tentangan secara direct terhadap tindakan selebriti ataupun mana-mana pengguna laman sosial yang menyokong Gaza daripada golongan yang negatif. Ini satu benda yang baguslah, sebab walaupun mungkin ada, kita tak boleh deny yang ada sekelompok manusia yang mungkin tidak menyokong Gaza sebagainya, tapi benda ni tidak diwar-warkan secara meluas. Ini satu benda yang baguslah kita lihat dalam konteks Malaysia sendiri. Okey, dan bagi mereka yang ingin menggunakan platform media sosial, tak semestinya selebriti lah, kita semua yang nak gunakan platform media sosial dan sebagainya untuk meningkatkan kesedaran di kalangan kelompok kawan-kawan kita ataupun followers kita dan sebagainya, apakah cara-cara ataupun mungkin nasihat Faiz lah, perkara-perkara yang perlu kita lihat sebelum kita post sesuatu ataupun sebelum kita sebarkan sesuatu? Okey, tak kiralah jika anda seorang pengguna laman sosial biasa ataupun selebriti, semua bermula dengan diri sendiri dulu. Kita perlu educate diri sendiri untuk memilih atau menapis semua perkara-perkara yang kita lihat dalam internet untuk memastikan benda yang kita sebarkan tu adalah benda yang betul dan tidak menyimpang dan sebagainya. Lepas kita educate diri sendiri, baru kita share dengan kawan-kawan terdekat kita. Tak salah untuk kita share satu perkara tu, asalkan apa yang kita sampaikan itu betul dan tidak menyalahi apa-apa. Inilah. Kemudian bila kita dah mula educate rakan kawan-kawan kita semua, why not teruskan? Dunia media sosial ni luas. Dengan hanya satu butang share, kita boleh share kepada seluruh dunia. Tapi make sure sebelum kita klik butang share tu, kita pastikanlah benda yang kita share tu benda yang betul lah. Itu yang paling penting. Macam yang Faiz kata tadi, ada gambar yang orang ingat Gaza tapi rupanya dekat Iraq, dekat betul. Iran dan Itu banyak sangat berlaku. Yalah, sebab dengan adanya media sosial ni banyak informasi, banyak gambar, banyak video apa semua, kita tak tahu kat mana sumber dia. Betul. So macam mana nak tahu sumber tu boleh dipercayai ataupun tidak? Okey, ramai yang menghentam sebenarnya, saya lihat di media sosial, ramai yang menghentam media mainstream kita. Banyak stesen TV ataupun surat khabar dihentam kerana kononnya tidak menyampaikan maklumat yang betul. Tetapi percayalah, kebanyakan mereka yang menghentam ni, bila mereka membaca sesuatu di laman sosial, at the end of the day mereka akan refer kepada media mainstream juga untuk memastikan benda itu betul atau tidak.
kita tidak boleh tolak bahawa media mainstream ni satu benda yang salah sebab itu memang benda yang rasmi. So pada pendapat saya sendiri, jika saya melihat satu perkara tu di laman sosial, tidak salah untuk kita refer balik kepada media mainstream sebab itu yang paling penting. Lagipun kita tak perlu nak refer kepada TV ataupun surat khabar saja. Banyak portal-portal berita rasmi yang ada dekat dalam Malaysia ni kan. Kita boleh refer. Benda tu senang. Kita ada Google juga. Kita boleh lihat dengan akhbar-akhbar luar negara. Tapi semua tu kita kena rangkumkan balik dan fikir balik kita sendiri buat penilaian betul ataupun tidak. Jadi kena cross reference lah, bukan percaya satu sumber saja. Yes, betul. Okey. Dan secara sebelum kita habiskan sesi kita pada hari ini, mungkin ada satu nasihat yang Faiz nak berikan kepada mereka di luar sana yang untuk meningkatkan sedikit kesedaran mengenai Gaza dan juga Israel ni. Okey, yang paling penting of course lah kita kena terus menunjukkan sokongan kita kepada saudara-saudara Islam kita di Gaza. Bukan saja di media sosial, di luar juga lah. Mana-mana juga. Tak kisah. Tunjukkan sokongan kita, tapi dalam masa yang sama kita jangan judge seseorang itu jika dia tidak menunjukkan. Mungkin dia ada cara yang lain yang lebih halus yang kita tak nampak. Kemudian lagi satu yang saya nak tekankan kat sini lah, sebagai contoh media sosial ni, saya pengguna media sosial yang agak tegar juga. Janganlah menyalahgunakan hashtag tu sebab simbol hashtag tu amat penting. Simbol hashtag tu adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan maklumat. Kita nampak satu, contohnya Save Gaza. Kita tekan, kita nak tengok apa yang ada berkenaan dengan hashtag itu. Jadi tak perlulah kita nak tunjuk gambar selfie kita, gambar selfie tapi hashtag Save Gaza. Save Gaza. Mungkin niat dia tu betul, tapi bila kita melihat macam tidak manis lah. Lebih-lebih lagi kalau orang luar melihat. Kenapa gambar selfie tersenyum sedangkan hashtag Gaza tu benda yang tidak patutlah dilakukan oleh pengguna media sosial. Jadi buat kajian dan gunakan media sosial yang betul. Jangan judge dan juga gunakan hashtag dengan tepat. Sebetulnya. Okey, sungguh menarik perbincangan ini dengan Faiz Diki, dan kita tu tadi Muhammad Nasrul Faiz ataupun lebih dikenali sebagai Faiz Diki di Instagram dan juga Twitter. Dulu ada blog Dulu ada blog, sekarang dah tak ada. Sekarang tak ada dah. Okay, so Instagram dan Twitter Faiz Diki. Okey, dan kita telah pun membincangkan mengenai konflik Israel dan Gaza dan bagaimana media sosial memainkan satu peranan yang cukup penting dalam menyebarkan maklumat dan juga menyatukan rakyat seluruh dunia dan juga meningkatkan kesedaran semua orang di dunia ini mengenai dengan konflik Israel dan juga Palestin. Dan saya Izzah Izlan, teruskan menonton Asrani Berita Segenap di Messi. Assalamualaikum dan selamat.